Buka lampu. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustazah, saya peminat, terima kasih. Ya, sahabat-sahabat Faiz Ahmad Nawawi, terima kasih. Lili Tali, Maidah Seng 1, Faizah Khanum Mustafa Khan, Dek Ri. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Salam hari Jumaat. Subhanallah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Belakang ni dinding putih, depan ni ada tingkap cahaya. Dalam ruang kami kan sekarang berada di Kedah. Jadi ni dia tempat penginapan kami lah ni, tempat menginap. Jadi kalau nampak bercahaya tu, saya nak tulisan. Yang nampak bercahaya tu kan macam berseri tu sebab cahaya ni, cahaya tingkap ni, cahaya matahari ni. Gitu. Masya Allah. Jadi jangan tertipu daya lah sebab cahaya matahari ni. Okey. Macam mana nak kurangkan cahaya ya? Dia jadi gitu kan? Tak apalah. Sebabnya okey. Jangan tertipu daya ya. Memang tak guna filter. Saya live tak pernah guna filter. Tapi kesan pencahayaan tu lah tuan-puan sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi mungkin ya background putih, lepas tu ada cahaya depan, dia jadi naik. Alhamdulillah. Hari Jumaat yang barakah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Nana Ahmad kata panas-panas ni sejuk aja tengok wajah Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih Nana Ahmad. Saya pun sejuk baca komen Nana Ahmad ni. Encik Azia. Ya, betul. Encik Azia. Tu color tudung warna coklat. Ada ni tudung Ustazah Asma ni. Okey, dah fresh tengok Ustazah dari semalam. Betul. Semalam-malam tadi tu sebenarnya memang teruk benar lah. Kan, lepas tu hari ni kita dah sebenarnya, itulah nikmat Allah bagi kita tidur kan. Boleh recharge balik tenaga. Masya Allah, Allahu Akbar. Max Lucera selalu ada. Amir, waalaikumsalam. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, marilah sama-sama bagi memulakan majlis ilmu kita pada petang, pada tengah hari Jumaat yang barakah ini dengan membacakan, Masya Allah, Al-Fatihah. Kemudian kita sama-sama membacakan 10 ayat awal Al-Kahfi. Subhanallah. Mungkin ada yang sibuk sangat hari ni, ataupun tak sihat, atau apa sajalah yang menghalang untuk membaca surah Al-Kahfi secara penuh. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca 10 ayat ini, kita dah dapat banyak manfaat. Okey, kita mulai ya dengan Fatihah, kemudian 10 ayat awal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, alhamdulillah, seterusnya kita baca 10 ayat awal terakhir, 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ustazah bila nak ceramah dekat Johor, insya-Allah kita turun Johor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, subhanallah. Apa-apa ke tentang adakah wajah wanita itu aurat, maksudnya wajib tak pakai niqab? Memang saya tahu jawapan. Saya cuma nak secara ilmiah, faham tak? Tengok jawapan tilanya tentang kewajipan niqab, maksudnya wajah wanita itu aurat ke tidak, sebab ada yang tanya. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tengok ada beberapa soalan yang saya rasa nak jawab. Soalan yang pertama, saya nampak ada yang bertanya, Ustazah, wajah wanita itu aurat ke tidak? Soalan yang kedua, dagu ni, bawah dagu ni kan, double chin, tak double pun chin lah kita sebut. Dagu bawah ni aurat ke tidak? Jadi kita akan kupas dua soalan tu hari Jumaat yang barakah yang baik ni, supaya dapat pencerahan dan ketenangan lah kepada kita kaum wanita yang sangat mengambil berat tentang hal-hal yang berkaitan diri kita khususnya, dan yang lelaki kena ambil berat sebab ia berkaitan dengan anak, perempuan, berkaitan dengan isteri, berkaitan dengan adik-beradik perempuan ataupun kakak. Sama lah ya juga yang berkaitan dengan double chin ni dan sebagainya. Okey, sebelum itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, ya, ada yang kata jumpa malam ni di Masjid Al-Bukhari, insya-Allah. Amin. Okey, program kita pada tengah hari ini sebenarnya ada penganjur, ada pihak yang memberikan sumbangan lah, dan sumbangan itu akan pergi kepada gerak kerja dakwah dan kerja amal kita. Masya Allah, penganjurnya ialah syahadah.my. Syahadah.my. Maksud ini website ya, syahadah.my. Website. Oh, jadi kita bolehlah pergi kepada, kita tengok, kita boleh carilah ya, boleh cuba search. Lepas habis live ni ke, kalau ada telefon yang kedua ke, Ustazah buatlah tudung labu berdagu. Ada, kita dah buat tudung labu berdagu. Maksudnya terus ada, kita panggil apa ni, tudung, ada awning, siap awning ni, tudung yang material sama dengan saya. Lepas tu dah siap berdagu, awning cantik terletak, warna pula sama, memang cantik. Tolong cari dekat Galeri UAH. Galeri UAH, Shopee ada, website ada, ataupun pergi dekat page Galeri UAH. Kalau website galeriuah.com. Macam tu kan. Jadi terima kasih kepada pengasas syahadah.my Encik Amir Syafiq, dan yang saya dimaklumkan bahawasanya syarikat ini yang diasaskan oleh Encik Amir Syafiq ni ada kolaborasi sebenarnya dengan Puan Nilofa. Macam itulah. Jadi pihak Puan Nilofa menghubungi mewakili Encik Amir Syafiq dan sebagainya. Jadi saya tak pasti juga mungkin bagaimana bentuk kolaborasi itu, tetapi mereka ni seolahnya sama daripada satu kita panggil perjuangan dalam menyebarkan agama, dan selalu memberikan peluang kepada para asatizah untuk bersama pada slot hari Jumaat waktu seperti ini. Mungkinlah ya, ataupun waktu saya ni berbeza, saya tak pasti. Tapi sebelum ni ada perkongsian-perkongsian daripada beliau sendiri, Puan Nilofa dengan Ustaz Haris. Lepas tu sebelum tu ada lagi lah pencamah-pencamah lain. Jadi minggu ni beliau menjemput saya. Gitu. Okey, sahabat-sahabat yang berada di FB, kita boleh share perkongsian ni. Saya tahu ni waktu kerja. Kan hari ni dah cuti ya? Hari ni dah cuti ke? Hari ni dah cuti Chinese New Year? Belum lagi ya? Chinese New Year minggu depan ya? Masya Allah.
Sini pula kau. Sini pula kau. Ada sini pula kau. Siapa tu kan? Dia jumpakan kawan ni. Masya Allah. Okey. Latar belakang ringkas Syahadah.my ni. Syahadah.my adalah merupakan sebuah platform online yang baru saja ditubuhkan, iaitu lebih kurang 3 minggu yang lalu. Oh, ini baru sangat. Bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, 3 minggu. Okey. Platform Syahadah.my tu lah baru. Tapi syarikat ni dah lama lah ni. Objektif penubuhan platform ini adalah bagi meluaskan lagi penyebaran dakwah Islamiah terutamanya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Berhasrat menjadi salah satu platform di media sosial seperti IG dan FB yang menyediakan konten dalam bentuk dakwah serta mengajukan program-program keagamaan. Boleh tak tolong bukakan sekarang pada Ustazah Syahadah.my. Ustazah nak tengok. Kita sama-sama tengok. Sebenarnya Syahadah.my. Kedah cuti. Maaf saya baru masuk. Dimaafkan. Tak perlu minta maaf. Okey, kita ada di FB lebih kurang dalam 1,000 orang. Saya memang lebih kuat di FB, di page, berbanding dengan di IG. Jadi mungkinlah ya, pengasas kita dan sebagainya lebih kuat di IG. Jadi kita sebarkan Syahadah.my. Dia ejaan tu SYAHADAH.my. Semua tulisan besar Semua besar. Syahadah.my. Yang tu bawah tu. Dah jumpa. Nak tengok je. Kita cuba tengok Syahadah.my. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan tajuk kita iaitu bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing. Tajuk pun kau main lagi. Bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing. Tak ada Syahadah.my. Belum dapat buka lagi. Kita cuba ubah perkataan-perkataan ke? Muslimin-muslimat, kalau bagai aur dengan tebing ni macam bab penyatuan, kita ni bersatu hati dan semuanya kan. Okey. Saya nak jawab soalan tu tadi berkenaan dengan hukum wajah wanita itu aurat ke tidak. Kedua, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dagu bawah ni aurat ke tidak. Tapi sebelum tu kan saya nak yelah, kadang kita ni bila nak sebut sesuatu, bila berlaku sesuatu. Sebab kalau tak berlaku tu, kita tak tersebut, kita tak teringat lah, macam tu kan. Sebelum live ni, saya sebenarnya baru lepas menangis teresak-esak. Macam tu kan. Menangis sungguh-sungguh. Menangis sedih sebab sangat. Lepas tu cepat-cepat air mata. Lepas tu sebab nak masuk live kan. Start lambat tu sebab ada salah faham. Saya cari bilik diorang ni, yang tim ni, dia salah bagi saya nombor bilik. Jadi saya duduk tekan loceng, duduk ketuk bilik lain. Jadi rupanya diorang salah bagi saya nombor bilik. Itulah dia. Jadi lambatlah sikit, mula dalam 5 minit lambat saja. Jadi kenapa kan sedih tu? Kenapa sedih Ustazah? Macam tu. Subhanallah. Saya macam mana ya, adalah seorang sahabat baik yang saya sangat sayang. Sahabat baik yang sangat sayang. Sayang tu ada orang yang kita sayang yang ada tahap kan sayang. Ni yang sayang sangat-sangat. Sayang kerana Allah, sayang kerana Rasulullah, sayang yang sayang betul. Sayang dalam hati yang dalam. Macam tu kan. Dia menempuh satu ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Saya pun rasa tak mampu pula nak sebut ujiannya. Tapi ujian yang sangat berat. Bagi seorang wanita, bagi seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak yang ramai, yang telah melakukan banyak pengorbanan dalam keluarga, yang telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan keluarga, dari sudut ekonomi, dari sudut keluarga itu menjadi mulia, dari sudut ilmu, dari sudut pendidikan, dari sudut emosi, kasih sayang. Dan saya tahu dia wanita yang berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Namun bila diuji dengan sebuah perkongsian hidup, kan, suami bernikah lain dan sebagainya, ia adalah satu ujian yang sangat berat bagi wanita. Kalau kita ingat-ingat balik kan, subhanallah,
Bagaimana Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah kan. Subhanallah, setelah kewafatan Khadijah baru Rasulullah bernikah yang lain. Subhanallah, kerana pernikahan yang kedua, ketiga, keempat itu walaupun jumlahnya berapa, dia tak akan sama dengan pernikahan yang pertama. Maksud wanita yang pertama ni, dia bermula dengan kosong kan, bermula dengan tidak ada siapa-siapa, kosong, tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa, belum ada anak, belum ada harta, belum ada rezeki, bermula dengan susah payah. Bukan mudah tuan-puan sekalian, bukan mudah. Sehinggalah lahir satu demi satu cahaya hati, dibesarkan dengan susah payah. Dan pada tahap umur yang nak rehat, kan, sampai umur mungkin dah dekat 50, nak rehat, rasa macam lelah-lelah sama ni dah sampai masa lapang sikit. Ada anak mula besar, anak dah mula nak bernikah, kan, dah mula ada cucu, baru saja nak menikmati rehat dengan tenang. Datang badai, menguji dengan ujian yang sangat berat. Ialah datang seorang wanita yang baru dalam kehidupan, yang mana datang dalam keadaan semuanya telah tersedia. Sudah pasti ia bukan satu keadaan yang mudah untuk dia lalui. Bukan mudah. Allahu Akbar, subhanallah. Namun kerana akhlak wanita ini sangat hebat, sangat mulia, sangat sabar. Subhanallah, meredai ketetapan Allah itu, dalam proses menerimanya itu, dia tetap berusaha menjadi isteri yang baik buat suaminya. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu apa yang Allah takdirkan tentu ada hikmah, tentu ada sesuatu. Begitulah mahalnya syurga Allah, mahalnya syurga Allah. Kalau kita fikir lagi kan, kalau kita fikir-fikirlah, tidak ada bandingan segala nikmat di dunia ni, walaupun dengan setitis nikmat syurga, tidak ada bandingan. Subhanallah. Mungkin ada setengah orang merasakan nikmat suami itu setia dengan kita seorang sampai akhir hayat, itu satu nikmat. Tapi bila dibandingkan dengan nikmat syurga, tak akan menyamai walaupun satu titis nikmat syurga. Kalau ada orang kata, ada yang rasa nikmatnya sebab hidupnya ada, dapat beli semua, rezeki dia melimpah ruah, semua benda dia nak beli boleh. Bestnya. Allahu Akbar, tak akan menyamai walaupun satu titis nikmat syurga. Sebab itu bila Allah nak berikan seorang hambanya syurga, Allah menarik bahagian dunia. Allah ambil bahagian yang dia cinta, yang dia sayang, supaya dia tidak terlebih sayang dunia, supaya tidak terlebih sayang manusia, supaya tidak terlebih sayang dirinya melebihi daripada sayangnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab tu sahabat-sahabat muslimin muslimat dimana Allah sekalian, bila kita diuji dengan berat sangat, diuji dengan sangat berat, muslimin muslimat, kita jadikanlah syurga Allah itu motivasi. Cepat bangkit, lap air mata, tarik nafas, sebut depan Allah, ya Allah, ya Allah, aku redha, ya Allah, asal aku dapat syurga-Mu, ya Allah, ya Allah, aku redha, ya Allah, asal aku dapat syurga-Mu, ya Allah. Apa sahaja ujian-Mu, aku tempuh, aku redha, aku akan lalui, ya Allah, asal dapat syurga-Mu. Ya Allah, jauhilah aku daripada segala nikmat jika nikmat itu menjadi penghalang untuk syurga-Mu. Jauhilah aku daripada segala perkara yang mengembirakan di dunia ini jika jadi penghalang kepada redha-Mu, ya Allah. Jadi bila kita sebut sampai telinga kita dengar tu, tuan-puan sekalian, kukuh hati kita tu, mudah-mudahan syaitan tak bolehlah nak bisik kan. Allahu Akbar, subhanallah. Betul yang ditulis Asma HK121, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik, dialah sebaik-baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, itulah sikit mukadimah. Kita nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur ni, Syahadah.my. Tapi kenapa pihak kami masih tak boleh buka? Dalam maintenance. FB, IG dan juga website. So tak payah cari lagi, nanti dah Chinese New Year diorang akan baru launching. Jadi saya ni macam saya terlaunching awal ni. Tuan-puan jangan cari lagi Syahadah.my, memang kami pun tak boleh buka. Ini penganjur kita. Tajuk yang diberikan pada saya, bagai air dengan tebing. Maksudnya bagaimana ya, kita ni nak bersatu hati, kita ni nak saling kuat menguat. Betul kan maksud? Sebenarnya Ustazah nak tahu maksud bagai air dengan tebing tu.
Istilah bagi aur dengan tebing tak ada ni. Tak ada ni. Maksudnya itu kan pepatah. Apa maksud pepatah tu mesti diterjemahkan dulu kan, kena ni. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Moga aku juga sekuat itu. Ya. Kadang-kadang ya. Okey, kita baca komen. Subhanallah, tadi saya kata saya nak jawab soalan yang bertanya, pihak yang bertanya ialah, Ustazah, apa hukum wajah wanita itu aurat ke tidak? Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, jumhur maksud pendapat yang paling yang pendapat jumhur ni, macam kalau ulama tu ada 180 70, maksudnya majoriti. Ulama menyebutkan wajah wanita itu tidak aurat. Kalau aurat, macam mana kita ketika melakukan haji dan umrah, kenapa wajah kita ni mesti dibuka kalau aurat? Sedangkan masa tawaf tu kan kita perlu hadapkan wajah kita, yang pakai niqab pun kena buka. Sedangkan ketika itu muslimin muslimat, lelaki ramai bercampur. Kalau aurat, mana boleh buka aurat? Jadi walau bagaimanapun, sebahagiannya mengatakan wajah wanita itu tidak aurat, tetapi ia termasuk dalam bab boleh jadi dalam bab perhiasan yang perlu dipelihara, perlu dijaga, dan jangan sampai menimbulkan fitnah. Macam tu. Ustazah, saya dah jaga saya sekian-sekian, tetapi ada orang bermaksiat kena wajah saya. Jadi di situlah ada pertimbangannya. Salah kita ke salah pelaku maksiat? Tuan-puan sekalian, pelaku maksiat, orang yang hati berpenyakit ni, tak tunggu seorang wanita yang mempunyai wajah yang indah. Sebab itu mangsa-mangsa nafsu serakah yang rakus ini, orang tua pun jadi mangsa, anak kecil jadi mangsa, binatang pun jadi mangsa. Kita kena faham ni. Jadi janganlah dalam pelbagai situasi yang akan dipersalahkan hanya wanita. Subhanallah, bahkan jika wanita itu tutup seluruh tubuhnya sekalipun, masih lagi dilihat menarik. Kita nampak wanita-wanita yang memakai niqab, tutup mata saja pun masih lagi dilihat menarik. Bahkan kadang-kadang lebih menarik pada wanita yang tidak berniqab. Faham ya? Kadang-kadang kita kan tak tahu wajah dia macam mana, tapi bila nampak mata, seolahnya mata itu mewakili, menggambarkan kecantikan wajahnya. Dan boleh jadi bila dibuka niqab tidaklah secantik yang dibayangkan. Begitu. Sebab itu ada waktunya wanita tidak berniqab lagi kurang fitnahnya. Jadi bagi menjawab persoalan ini, saya ingin merujuk kepada pejabat mufti Wilayah Persekutuan. Dalam mazhab Syafi'i kita ada khilaf tentang hukum berniqab bagi wanita di hadapan lelaki ajnabi. Ajnabi ni maksud dia lelaki luar yang boleh kita kahwin. Ajnabi ni maksud lelaki asing. Kalau kita sebut mahram tu maksudnya lelaki yang haram kita nikah, adik-beradik, ayah kan, bapa saudara. Tapi bila sebut ajnabi, itu lelaki asing. Bila lelaki asing, di situlah ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak mengatakan berkenaan wajah wanita ini aurat, sama juga suara wanita juga tidak aurat. Jadi boleh je kita bercakap, tak ada masalah. Dia akan jadi fitnah apabila suara itu dilunakkan, dimerdukan, dinyanyikan, sehingga kan menimbulkan kelalaian hati, kelalaian dalam hati yang mendengar. Itu boleh jatuh haram lah, muslimin muslimat. Samalah dengan wajah wanita itu tidak aurat, tetapi disolek, ditabarruj berlebihan, sehingga kan mata tu jadi makin bulat, makin galak, dengan macam-macam lah ya, solekan-solekan, sehingga kan ia mendatangkan fitnah. Subhanallah. Okey, sebahagian daripada khilaf yang terdapat dalam mazhab Syafi'i, ini sebut mazhab Syafi'i ya, sebahagian mengatakan bahawasanya wajib ditutup, sebahagian lagi mengatakan sunat, dan sebahagian lagi menyatakan lebih baik ditinggalkan, maksudnya lebih baik tidak dipakai. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang ada menyebutkan tentang kewajipan, mazhab lain tidak. Dan itu pun bukannya jumhur dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan perlu, wajib. Pendapat kedua kata sunat saja. Ada yang kata lebih baik ditinggalkan, khilaf aula. Sebagian lain menyatakan ia khilaf aula, maksudnya tak perlulah kita menjadikan ia satu khilaf. Kami memilih bahawa aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi di luar solat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Jadi pendapat yang terpilih
pendapat yang terpilih berdasarkan Jabatan Mufti ialah aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi di luar solat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' bahawa Ibnu Abbas menafsirkan kecuali yang zahir dengan ertinya kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Mereka juga berdalilkan hadis Nabi tentang keadaan wanita dalam ihram. Kan, dalam ihram Nabi SAW bersabda, riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari, wala tantaqibil mar'atul muhrimatu wala talbasil quffazain, yang bermaksud janganlah seorang wanita berniqab ketika melakukan ihram, ketika tawaf tu dalam ihram, bukan tawaf je, dalam ihram. Dan jangan pula dia memakai sarung tangan pada kedua tangannya. Subhanallah. Namun begitu para ulama berpendapat wajib menutup wajah dan tapak tangan jika bimbang membawa kepada fitnah dan menaikkan syahwat. Bagi mereka dalam kebanyakan waktu kaum lelaki adalah haram untuk melihat apa yang terdedah dan tapak tangan wanita melainkan kerana beberapa hajat sekian-sekian. Okey. Justeru kami berpendapat bahawa harus bagi saudari penanya untuk membuka niqab kerana ada program yang melarangnya dan memakai semula selepas habis program kerana tanggungjawab asal adalah bagi kaum lelaki untuk menundukkan pandangan mereka. Perempuan ada kewajipan untuk menjaga dirinya daripada menarik perhatian lelaki. Lelaki pula ada kewajipan menundukkan pandangan supaya dia tidak terpandang wanita yang boleh menaikkan syahwatnya. Dan soalan itu ditanya kepada Jabatan Mufti Wilayah, keadaan wanita ni berniqab tetapi dia hadir satu program itu tidak membenarkan wanita berniqab, mesti kena buka. Jadi dia tanya apa hukumnya. Sebab itu dikupas, tidak ada masalah, boleh saja dibuka. Boleh saja dibuka kerana niqab itu mereka berpegang kepada tidak wajib. Namun kalau kita jumpa orang yang berpegang niqab itu wajib, kita hormatilah. Berlapang dada lah. Sebab apa? Mereka berpegang mengatakan niqab itu wajib walaupun ia bukanlah pendapat yang masyhur, pendapat yang jumhur, maksudnya majoriti. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, dalam hal ini yang paling utama basicnya adalah wanita perlu menjaga maruah dirinya. Sekiranya ditutup seluruh badannya sekalipun termasuk wajah dan ditinggalkan mata, tapi mata itu digalakkan, dihias cantik. Kan, pakai niqab macam rendah nampak, dihias cantik mata dengan kelembutan, dengan keayuan, tetap menimbulkan fitnah. Basicnya jangan buat sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah, yang boleh menaikkan syahwat. Dari segi pergerakan ke, dari segi apa. Jika dia telah berusaha sedaya upaya melakukan usaha-usaha sedemikian, maka dimaafkanlah sekiranya masih lagi menimbulkan situasi tersebut yang bermasalah ada lelaki yang tidak menjaga pandangan mata. Okey, perbincangan berkenaan dengan ni aurat bawah dagu, ada yang tanya, Ustazah, aurat ke tidak? Subhanallah. Dalam mengenal pasti sama ada dagu merupakan aurat atau sebaliknya dapat dilihat melalui amalan berwuduk, iaitu ketika membasuh anggota muka. Menurut kitab fiqh mazhab Syafi'i, sempadan muka bermula daripada tempat tumbuh rambut bahagian atas hingga bahagian paling bawah dagu, dan dari segi lebarnya bermula daripada telinga ke telinga. Telinga ke telinga, itu wajah kita. Hujung ni sampai bawah dagu. Ini dagu kan? Ini dagu, bawah dagu ni. Bawah dagu. Okey. Hujung telinga ke hujung telinga. Okey, wajib dibasuh ke semua yang ada pada muka, iaitu bulu kening, misai, janggut, zahir dan batin. Kerana semua itu adalah sebahagian daripada muka kecuali janggut yang tebal. Itu tidak dapat dilihat apa yang ada di bawahnya, pangkalnya. Muka bererti suatu anggota yang menjadi bahagian hadapan bagi diri seseorang. Ukuran panjangnya ialah antara sekian-sekian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um juga mengatakan bahawa dagu adalah sebahagian daripada muka. Perkara mengenai bahagian bawah dagu merupakan isu khilaf di antara ulama-ulama. Sebahagian daripada mereka mengatakan jika dagu itu merupakan anggota daripada muka, maka tidak diwajibkan bagi wanita untuk menutup bahagian dagu ketika solat. Namun ada pendapat lain yang mengatakan jika kita menganggap ia adalah anggota leher, maka diwajibkan untuk menutup sebahagian tersebut ketika solat. Akan tetapi, jika ingin mengambil langkah untuk menutupinya agar bahagian lain tidak terbuka ketika bergerak di tiup angin atau seumpamanya. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini merujuk kepada Mufti Perak. Okey, saya bagi kesimpulan ya. Ni aurat bawah dagu. Saya memang daripada sekolah menengah lah. Mak memang wajibkan pakai tudung
ni, bila kami beli tudung macam ni, tudung sekolah, memang akan beli kain ekstra untuk dipotong 4 segi, lepas tu dilipat 2, jadilah macam tu lah, jadilah bentuk dagu ni. Dan kami memang diwajibkan oleh emak, oleh ayah untuk jahit tudung ada dagu. Bila jahit tudung ada dagu, kalau tudung tu sekarang, tudung yang ada awning, dia ikut bentuk muka. Tapi zaman tu, bila kita gemuk sikit, berisi sikit, kena buka dagu, tetas, jahit lagi. Macam tu lah. Sebab dah dibiasakan daripada sekolah menengah. Bila dah balik, mak ayah wajibkan tutup dagu. Sebab mak ayah berpegang kepada pendapat dagu ini adalah aurat. Tetapi ada khilaf. Ada pendapat mengatakan, maksudnya bawah dagu ini adalah tidak aurat kerana mereka mengatakan ini sebahagian wajah. Jadi bila basuh wuduk tu kena basuh daripada sini sampai bawah ni. Sebab dia kata ini sebahagian wajah. Lepas tu hujung ni ke hujung ni. Kena rata lah ni. Rata sampai bawah ni. Rata sampai bawah. Okey, itu pendapat yang mengatakan bahawa bawah ini tidak aurat kerana ia sebahagian pada wajah. Tapi pendapat yang kuat juga mengatakan ini sampai dagu ni je. Sampai dagu. Ujung ni sampai dagu. Tapi bawah ni kan bolehlah 4-3 jari juga ni, bawah ni adalah bahagian leher, bukan bahagian wajah. Jadi bagi mereka yang berpegang bahawasanya ini adalah bahagian leher, maka wajiblah ditutup. Sebab aurat wajib ditutup melainkan muka dan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan maksudnya tapak depan, tapak dalam. Tapak luar, tapak dalam. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi Masya Allah, bila kita ni nampak ada orang tak tutup dagu, kita bersangka baik. Ada orang pakai, kita pun bersangka baik. Namun sebiasanya ulama akan menyarankan ambillah pendapat yang boleh keluar daripada khilaf. Maksudnya sebab ada khilaf, keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf apa? Pakai je. Sebab apa pakai je? Jadi sebab apa yang lebih selamat adalah pakai? Kalau benarlah bahawasanya dagu ini adalah leher, selamat. Dan kalaulah dagu itu sebenarnya tak aurat, maka tak ada apa-apa. Macam tu. Itu yang masuk keluar daripada khilaf. Sama juga dengan hukum gantung-gantung gambar ni. Ada pendapat kata gambar tu tak boleh digantung, gambar-gambar. Pendapat mengatakan ada harus dibenarkan, tak ada masalah. Jadi ada orang dia nak berhati-hati sebab sifat warak dia ambil pendekatan, dia nak keluar pada khilaf. Dia pun langsunglah tak gantung gambar-gambar dalam rumah dia. Sebab apa? Dia kata kalau pun tak berdosa gantung, tak apalah, tak ada kesan apa. Tapi kalaulah sebenarnya ia dilarang oleh Allah, maka selamatlah dia. Itulah maksudnya, bila ada khilaf ni, kita boleh ambil pendekatan keluar daripada khilaf, ambil pendapat yang lebih berat supaya lebih selamat. Maksudnya, tak apalah kita buat je, walaupun ada orang kata boleh, macam tu. Contoh macam khilaf tu lah. Al-Quran kan, ada yang kata boleh baca walaupun haid. Masuk Quran, masuk masjid walaupun haid, boleh masuk je. Sebagian besar yang ulama dengan pendapat yang kuat mengatakan tak boleh, haram. Jadi kita keluar pada khilaf, kita ambil yang tak boleh tu. Itu masuk keluar pada khilaf, kan itu langkah yang lebih selamat. Kita ambil yang tak boleh tu. Tapi adalah keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan. Contohnya ada yang mengajar kan. Kalau anak murid yang haid, dia seorang je. Tapi kalau ustazah tu yang haid, langsung 2 minggu kalau lama. Kalau 10 hari langsung tak boleh nak mengajar, ia menjejarkan semua. Dengan niat mengajar tu, dia bolehlah mengajarkan Al-Quran kerana ada sebab yang lain. Itu bab lain lah. Ini yang tak ada sebab, tak ada keperluan. Itu ada hajat. Kan? Kalau ada keperluan, jemputan ceramah apa semua, penceramah tu uzur, mungkinlah. Tetapi kalau tak ada hajat keperluan pun untuk berada di dalam masjid, pergi masuk, sedangkan ada pendapat yang kuat mengharamkan, janganlah, lebih baik kita ambil keluar pada khilaf. Faham ya? Masya Allah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ni apa? Okey, tajuk kita hari ni bagai au dengan tebing. Sekarang berapa? Kita 1 jam je, tinggal lagi 20 minit. 3.10 sekarang. Saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maksud perumpamaan ataupun peribahasa bagai aur dengan tebing ialah kumpulan atau masyarakat yang hidup saling bantu-membantu. Peribahasa ini juga seringkali digunakan untuk menggambarkan hubungan persaudaraan atau persahabatan yang akrab, rapat dan erat. Aur ialah kata nama bererti buluh atau bambu, iaitu sejenis tumbuhan berongga dan beruas serta mempunyai batang yang keras. Ia antara tumbuhan yang memerlukan air yang banyak untuk hidup subur.
Justeru pokok buluh atau aur biasa dijumpai di tebing pinggir atau tepi sungai. Masya Allah. Dengan tumbuhnya aur atau pokok buluh yang mencengkam, maka tanah tebing tidak mudah poros dan ditolak air yang mengalir deras. Contohnya ketika hujan lebat masuk ke dalam sungai. Tanpa cekaman aur yang menyokongnya sudah pasti tebing akan mudah runtuh. Sebaliknya, tanpa tanah tebing yang menyediakan ruang untuknya, sudah tentu aur tidak akan mampu tumbuh dengan subur dan mekar. Maka dengan itu, aur dengan tebing merupakan bahasa berkias yang cocok untuk menceritakan perhubungan akrab dan saling bantu-membantu. Allahu Akbar, Masya Allah. Contoh ayat dia, si ayah tersenyum melihat anak-anaknya bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing. Jadi faham tak? Aur ni dia sebenarnya adalah batang buluh. Batang buluh kan? Aur ni batang buluh yang biasanya hidup di tebing sungai. Sebab ia memerlukan air yang banyak untuk hidup. Manakala tebing sungai pula memerlukan buluh. Sebab dengan buluh yang terpacak-pacak tu, jadi tebing sungai itu tidak mudah rebis. Kalau air sungai naik ke apa, tak mudahlah dia rebis. Rebis tu apa bahasa Melayu kan? Tak mudahlah dia nak apa ya? Nak runtuh. Macam tu. Jadi kita boleh lihat di situlah masing-masing saling memerlukan, saling menyokong. Aur menyokong tebing, tebing menyokong aur. Subhanallah Farid, banyakkan istighfar. Kenapa tu? Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang semoga diberikan menakutkan dunia sekarang ni. Kenapa ya saya tak baca komen ni? Ada komen apa ya? Ustazah, saya nak tanya, memang kita nak betulkan hati kita ni, kadang ada rasa sakit hati dan tak puas hati dengan orang lain. Okey, Amir tanya soalan tu. Ustazah nak tanya, macam mana kita ni nak betulkan hati kita ni, kadang ada rasa sakit hati dan tak puas hati dengan orang lain. Tengok cara Ustazah baca pun kan. Tak puas hati, geram, sakit hati. Bagus sangat. Soalan ni berkait dengan tajuk kita ni, bagai aur dengan tebing ni. Okey, nanti kita jawab. Terima kasih Amir, soalan yang sangat baik. Ustazah, nenek saya sakit, betul ke kalau orang, Muhammad Irfan kata, betul ke kalau orang peribahasa sekali digunakan untuk menggambarkan hubungan saudara atau persahabatan yang akrab? Ya. Ustazah, kalau nenek saya sakit, apa perlu buat supaya nenek saya sabar dengan ujian? Bagusnya Muhammad Irfan tanya. DR Nur Aziz, Dr. Nur Aziz tanya. Okey, faham Ustazah, emergency lelaki ni menakutkan. Betul. Betul. Okey. Nuriyah Yusof, bila Dajjal keluar, para wanita kena buat apa? Sebab para lelaki akan menjadi tentera Imam Mahdi. Kami yang wanita kena buat apa? Okey, nanti kita ni ya. Ustazah, doakan keluarga sembuh dari COVID, insya-Allah. Ustazah, belakang telapak tangan adakah dikira aurat? Tak. Maksudnya kalau kita solat, kan solat ni, saya ni kalau solat ni, saya biasa memang sekarang ni solat macam ni je lah, solat penuh. Maksudnya dah pakai ni sarung tangan, ini sini je aurat ni, tu apa sekian, ini aurat, lengan ni aurat ya. Aurat. Maksudnya tangan, ini tangan. Start pada pergelangan ni, tangan ni, depan sini tak aurat. Kalau semayang macam ni kan orang perempuan, kan biasa kita dalam tandan tudung. Allahu Akbar. Tapi kalau kat luar pun saya macam ni, sah semayang. Ini tak aurat, ini tak aurat, ini tak aurat, ini dah tutup. Allahu Akbar. Okey. Dapat ilmu petang ni. Okey, saya memberi salam. Tengok cak dekat ni. Penyanyi wanita Ustazah, penyanyi wanita. Saya dah kupas beberapa kali. Hukum suara wanita ni tidak aurat. Tetapi sekiranya dilunakkan, diindahkan, kan, sekiranya nyanyian dia tu memang wanita dilarang untuk melunakkan suara. Kan, melunakkan suara. Sebab suara wanita ini bila dilunakkan, maka dia akan mendatangkan fitnah. Subhanallah. Jadi pada zaman Rasulullah memang ada wanita dengan suaranya membaca syair. Syair. Kan, tetapi syair yang dibaca bukan lunak, mendayu-dayu tak, tetapi dengan gaya yang semangat. Sehingga kan adalah berlaku dalam beberapa perang. Subhanallah. Saya bernikah, nanti saya belajar buka niqab. Kenapa belajar buka niqab? Kalau dah berniqab tu bagus sangat dah. Kenapa nak belajar buka niqab? Masya Allah. Jangan salah faham pula. Kenapa tu? Ada yang salah faham ke? Sebenarnya wanita bila dalam majlis sama wanita yang berniqab, buka niqab sama wanita tu, Masya Allah, itu ni. Kenapa ya? Ada salah faham ke? Saya tak sebut mana yang lebih baik ya. Memang ada pendapat mengatakan wajib, ada kata sunat, ada yang kata harus. Mazhab lain mengatakan ni. Muslimin muslimat,
dia kalau orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, bernikab ke tak bernikab? Ustazah, mana lebih baik, wanita pakai nikab ke wanita tak pakai nikab? Mana lebih baik? Subhanallah. Saya akan jawab, wanita yang baik itu wanita yang boleh menjaga maruah dirinya. Sama ada dengan bernikab ataupun dengan tidak bernikab, dia boleh jaga maruah dirinya. So, macam mana nak tahu orang dia wanita yang boleh dihormati dengan dengan penampilan, dengan pakaiannya dan sebagainya, dengan ketegasannya, dengan suaranya, tidak dilunakkan, pandai dibawa dirinya, kan, tidak umum. Maksudnya wanita yang boleh menjaga maruah dirinya walau sama ada dengan cara bernikah ataupun tidak, tetapi dengan menutup aurat dengan sempurna. Dan kalau adinda dah pakai nikab, itu sangat bagus, Masya Allah. Bukan semua orang mampu buat. Teruskan. Biasanya orang yang tak pakai nikab nak belajar ke nikab, ni yang pakai nikab nak belajar buka nikab. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang salah faham dan dengan apa yang saya sebutkan, mungkin tak dengar daripada awal, sebab kita baca penjelasan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Maksudnya bukan kita katakan lebih baik tak bernikab, kan? Cuma saya baca tadi tu Jabatan Mufti menyebutkan, kami berpendapat hukum wajah wanita bukan aurat. Maksudnya begitu. Tapi kalau nak tutup, sebab perbincangan ulama menutup ini ia boleh masuk dalam bab perhiasan. Jika wajah wanita itu boleh menimbulkan fitnah, boleh menaikkan syahwat, kan, siapa yang terpandang begini-begini, maka sekiranya sampai ke tahap itu, walaupun dia tak senyum, walaupun tak apa, tapi mungkin terlalu cantik, terlalu indah, maka jika begitu adalah lebih baik baginya bernikab. Begitulah. Okey, minta maaf ya. Okey, ada yang penyanyi wanita. Sebab itu kita tengok ada penyanyi-penyanyi wanita yang betul-betul hijrah. Contohnya Miss Nina, sampai peringkat international sekalipun. Dia terus tinggalkan dunia nyanyian. Terus tinggalkan. Sebab dia antara, kalau kita nak berhujah, okey, kalau dia nyanyi nasyid, boleh menimbulkan kesedaran, boleh menimbulkan keisafan. Muslimin muslimat, benarkah boleh menimbulkan keisafan ataupun sekadar halwa telinga dan hiburan semata-mata? Bagi orang perempuan mungkin sedapnya, ya Allah, menusuk ke hati mungkin, kan. Tapi adakah bagi lelaki dia akan menjadi begitu? Tapi jika wanita menyanyi di dalam kumpulan wanita saja, subhanallah, itu sangat bagus. Okey, dia adalah penyanyi yang dikenali suaranya sangat sedap, tetapi sangat eksklusif, suaranya adalah khusus untuk wanita saja. Jadi bila orang nak dengar nyanyian dia pun turunlah daripada negeri ke negeri dalam dewan yang tertutup, lalu dia menyanyilah. Memang dibenarkan pun hiburan tersebut, dibenarkan. Bukan tak boleh perempuan menyanyi, tapi dalam ruang yang tertutup perempuan saja dengar, sebab bila suara nyanyian itu akan dilembutkan, akan dilunakkan. Macam tu. Macam wajah ni tu apa sekalian, kita bukan lembut lunak, kan. Dah muka tu memang macam tu, kan. Lepas tu senyum sikit. Berbeza dengan suara normal macam ni lah, macam saya bercakap ni. Tapi bila ditukar kepada lagu, ia ditukar. Wajah tidak ditukar. Tapi bila kita bertabaruj, itulah yang perlu ada pertimbangan syariat, kan. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, saya ni, wah, seronoknya awak. Apa ni seronok. Okey, tapak tangan peribadi pasal ni sekali. Okey, wanita menutupi lelaki pula menundukkan pandangan mata, masing-masing saling menjaga. Betul. Apa hukumnya bila suami orang lain memberi bimbingan pada perempuan untuk perempuan itu terus berhijrah, masih sama mereka bercinta? Allahu Akbar, subhanallah. Itulah ujian dan cabarannya. Okey, inner UAH bagus tutup dagu. Terima kasih. Ya. Ni inner saya ya. Kita ada jual inner. Ustazah nak tanya, bagaimana nak beli inner UAH? Ada kat Shopee, kita ada akaun Shopee ya. Awak tolong baca tak dekat FB ya, kalau ada komen-komen yang Ustazah keluar khilaf lebih selamat. Sebab ada orang cakap zina tu berdua dengan partner, but couple online. Boleh terangkan tentang couple. Bagus kan soalan-soalan ni, tapi Ustazah tak sempat ni nak jawab. Tapi Ustazah nak jawab soalan Amir tadi tu. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim. Banyakkan istighfar. Sebenarnya tak ada masalah perempuan nak letak profil. Macam saya letak dengan suami. Saya letak profil saya, muka saya dengan suami. WhatsApp saya tak letak sebab WhatsApp saya privacy. Saya letak gambar bunga je. Tapi di FB dan di page, di IG, saya wajib letak.
Tuan-puan sekalian, kenapa saya FB page dan juga IG ada preferred tu kan? Ada star tu. Sebab tu daftar dengan IG, data dengan FB, dengan maksudnya dengan owner dia tu, dengan HQ dia tu, by passport. Jika saya tak tunjuk muka saya, maka page dan FB saya mungkin, sebab kita nak dapat star tu, preferred tu, betul sebutan tu? Verification tu bukan mudah. Ada orang dah bertahun-tahun tak dapat lagi. Macam-macam proses pengesahan bahawasanya memang page itu authorize kita. Jadi nak dapat verification tu sangat susah, tapi syaratnya mesti kena dedahkan muka biar dia nampak sama dengan pasport. Tapi peringkat awal dulu saya letak gambar seorang sebab syaratnya kena gambar seorang. Lepas dah lama, dah stabil, sekarang ni saya letak gambar saya dengan suami. Dan Alhamdulillah, bila saya mula letak gambar saya berdua dengan suami, fitnah tu semakin kurang. Kalau dulu memang ada gangguan orang mengaut-ngaut, mesej mengaut-ngaut. Tapi bila saya mula letak gambar dengan suami, Alhamdulillah, gangguan tu seolahnya macam tidak ada. Kalau ada pun sangat sedikit. Itu pun berbanding dulu masa saya letak gambar seorang. Sebab orang tak tahu, okey, Ustazah ni dah nikah belum gini. Kadang-kadang dia tengok gambar je kan, macam tu. Jadi bagi wanita yang dah bernikah, elok sebenarnya letak gambar suami. Kemudian bila saya buat poster ceramah, mesti diletakkan, kalau ada pencemah lelaki dan pencemah perempuan forum, saya mesti ada letak gambar saya bersama. Supaya dalam poster tu tak adalah berdua saya ni dengan ustaz lain. Kan, tengok poster berdua, kan tak manis. Jadi syarat suami saya, kalaulah ceramah tu, saya dengan digandingkan forum dengan lelaki, maka forum gambar dia perlu dimasukkan bersama-sama. Sama juga kalau tuan-puan tengok, kan ada jemputan-jemputan luar penceramah yang jemput saya seorang, tak jemput suami. Kita takkan nak wajibkan kalau jemput saya kena jemput suami, tak boleh macam tu. Tapi dalam live tu mesti suami saya duduk sebelah. Sebab tak comel kita, sebab kadang jemputan tu moderatornya lelaki. Kita kata boleh tak moderator perempuan? Penganjur kata tak boleh, moderator memang lelaki, memang dia dah biasa. Saya akan minta kebenaran suami saya akan teman saya sepanjang saya kuliah. Sebab bila live tu kan rapat, sebelah-sebelah kan, tak comel, tak manis. Perempuan lelaki duduk sebelah live tu, walaupun ramai orang tengok. Jadi dulu pernah berapa kali terlepas macam tu. Lepas tu suami letak syarat dan saya bersetuju, dan saya sangat suka dengan syarat suami. Kalau ada gandingan macam tu, nak tolak terus pun tak boleh, adalah sebab-sebabnya. Sebab kita ada bentuk kerjasama. Jadi akhirnya suami akan teman sama. Sebab tu kalau nampak, kenapa suami Ustazah ni kan menyelit kan? Itulah dalam bab nak menjaga. Ustazah, berkaitan wirid tak dibaca seperti yang dituntut. Apa tu ya? Okey. Tak apa Ustazah ceritakan couple online ni, sebab zaman sekarang ni duk couple. Ya, nanti kita cerita. Okey, muslimin muslimat. Kan marah penganjur ni. Tapi saya rasa penganjur ni tak kisah Ustazah nak kupas apa pun. Dia cuma bagi tajuk je, bersatu hati tu. Okey. Tadi kan Amir, adinda, anak anda ke adinda Amir tanya, macam mana hati ni tak puas hati, sakit ni dengan orang ni. Apa sekian, saya pun ada penyakit tu, penyakit sakit hati. Subhanallah, kalau sakit badan tu nampak, tapi penyakit sakit hati. Sakit hati, geram dekat staff tu sebenarnya tak ada apa, tak pernah simpan. Itu bukan nama sakit hati, itu nama geram je, geram. Nak marah. Contoh kan, kita ada geram kat anak, kadang geram kat suami, geram. Itu geram. Geram tu macam okey, tetapi yang paling kita bimbang penyakit apa? Yang mana kalau kita tinggal orang tu sakit hati. Hari-hari tu kan tak terlepas lah teringat dengan orang tu sakit hati, geram. Mungkin ada sebab yang kukuh untuk kita sakit hati, memang dia buat sesuatu yang menyikatkan hati kita. Ataupun ada juga sebab kerana kita yang berpenyakit dan kita ada iri hati. Ada sesuatu yang menyebabkan hati kita ni iri hati. Jadi terlebih dahulu kita kena muhasabah, punca sakit hati tu kenapa? Punca orang tu ke punca kita? Punca orang tu ke punca kita? Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, bila saya fikir-fikir, walaupun orang tu betul-betul buat sesuatu yang tak patut, memang kita tak setuju apa semua,
Tapi bila fikir-fikir kan, saya fikir macam ni kadang-kadang. Saya kata, kenapa duk sibuk fikir pasal orang ni? Kenapa duk sibuk fikir pasal orang ni? Tak pasal-pasal lah nak sakit hati. Tapi sebab orang tu buat sakit hati kita. Okeylah orang tu buat sakit hati kita. Okey, dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dia khianat kita. Allahu Akbar. Ada banyak yang luar putus cinta, kan? Allahu Akbar. Remaja hari ni putus cinta. Perit sangat putus cinta. Dah tumpahkan kasih sayang, dah beri itu, dah begini, tiba-tiba beralih sekejap. Perempuan zaman sekarang ya, hati-hati sangat. Terlalu ramai yang materialistik. Sebab pengaruh media sosial lah, materialistik. Yang lelaki ni punyalah sayang, punyalah setia, punyalah jaga, punyalah duk bagi hadiah hari lain, punyalah sweet-sweet sangat. Tiba-tiba datanglah lelaki lain yang kaya raya. Dia bukanlah miskin sangat, tapi tak kaya raya. Dia ialah orang muda kan. Oh, terus cinta balik arah. Minta maaf, awak terlalu baik untuk saya. Ya, macam tu lah kan. Awak terlalu baik untuk saya tak layak. Saya doakan awak dapat wanita yang lebih baik. Rupanya ada orang lain. Perit nak terima. Perit. Tapi ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak itu buruk bagi kamu. Sebab tu Allah tak bagi. Kamu nak nikah dengan dia, nak cinta sampai ke jinjing pelamin. Jinjang ke jinjing? Jinjang pelamin. Okey, tak kesampaian. Tetapi Allah tahu ada wanita yang lebih baik. Kan, wanita lebih baiklah kenal perangai itu sebelum kahwin. Kan, daripada lepas kahwin dah akad nikah dah berabi, tiba-tiba beralih arah cintanya. Allahu Akbar. Muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Okey, saya pun takut betul Ustazah. Berdosa ke kita Ustazah kalau kita rasa sakit hati macam ni? Sakit hati tu kan duduk kat dalam. Selagi mana tak keluar kata-kata, tak nampak dengan muka macam sakit hati, ataupun keluar maki hamun, ataupun perbuatan kita kan, ataupun cakap belakang kutuk, maki ke apa ke, walaupun bukan depan, maka insya-Allah mudah-mudahan sakit hati di dalam hati tu tidak dicatat sebagai dosa. Sebab ini memang disebut dalam firman Allah. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ditimpakan, kamu tidak akan ditaklifkan, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan, kamu tidak akan dibebankan dengan sesuatu yang tidak mampu kamu tanggung. Sebenarnya ia berkait, ayat tu dia ada kisah dia. Seorang sahabat Nabi ni, bila turunnya firman Allah, memula turunnya firman Allah, Allah berfirman berkenaan dengan semua sesuatu akan dihisap, akan diperhitung. Allah berfirman, ni kan banyak firman Allah, sehingga kan apa yang terkandung di dalam hati kamu pun akan dihitung dan akan diberikan balasan, akan dihisap. Bila sahabat-sahabat Nabi ni dengar turun ayat tu, semua menangis. Menangis. Bukan menangis macam kita menangis sungguh-sungguh ni tu apa sekalian. Pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak mampu ya Rasulullah. Tak mampu. Rasul kata, kamu tak mampu apa? Kami tidak mampu minta maaf nampak Ustazah. Kami tidak mampu ya Rasulullah. Kan, sebab bila turun ayat bahawasanya apa yang di dalam hati juga akan dihitung, akan diberikan balasan, kami tidak mampu untuk meluruskan hati kami. Maksudnya, nak jaga hati susah. Bukannya kita. Apatah lagi kita, sahabat Nabi pun susah. Maksudnya, kalau nak hati ni bersih, selalu nampak orang semuanya bersih, suci. Tak ada simpan dendam, tak ada simpan riak, tak ada simpan sakit hati, tak ada simpan tak puas hati. Kita kan banyak cakap dalam hati juga. Saya dengan suami pun ada cakap dalam hati. Tengok suami kalau tak merajuk, tak gaduh kan. Dalam hati tu macam-macam cakap tu. Tapi mulut tu muncul ni kan. Tak bolehlah buat muncul buruk sangat nanti. Subhanallah. Maksudnya, samalah juga ada orang yang kita tak suka jumpa dalam hati tu kan. Bila sahabat Nabi dengar gitu, pasuk Nabi pun menjawab, adakah kamu nak menjadi seperti Bani Israel? Bani Israel memilih-milih. Ada yang kamu nak terima, ada yang kamu tak nak terima. Sahabat Nabi pun kata, ya Rasulullah, kami terima ya Rasulullah. Sambung kat rumah menangis-nangis lagi. Maksudnya susah nak hati ni suci bersih.
Lalu turunlah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang menyatakan, apa yang terkandung di dalam hatimu tidak akan dihitung selagi mana tidak dikeluarkan. Lalu sahabat Nabi bila dengar khabar gembira tu bersyukur, sujud syukur, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi, yang mana apa yang terkandung di dalam hati itu adalah sesuatu yang kita tidak mampu mengawalnya, maka ia dimaafkan. Cukuplah dengan kita istighfar. Datang sakit hati, datang iri hati, datang rasa benci, datang rasa meluat, kan, melintah dia dekat FB meluat, nah, hati dalam hati je. Jangan sampai tulis, macam kau je ada lelaki. Kan, ada orang dah meluat dah tengok pasangan pengantin tu, asyik berita dia je keluar, kan. Lepas tu padahalnya bukan dia yang nak heboh-heboh, media yang heboh. Lepas tu orang kau yang meluat macam dia je ada lelaki, tak habis-habis cerita ni, gini. Jangan sampai tulis. Masya Allah, tangan ni banyak sangat ngumpat, berdosa, mengata, mengutuk. Tapi kalau dalam hati je terlintas, bila duduk scroll tu terlintas dalam hati tu, meluat. Dalam hati kan, tak cakap dengan orang, tak cakap dengan member, meluat betul lah aku. Itu dah jadi ngumpat. Kan, itu dah jadi cerita lain. Subhanallah, maka jika hanya di dalam hati, subhanallah, turunnya hadis Nabi yang memberikan penjelasan bahawasanya tidaklah dicatat lagi dosa selagi mana tidak terkeluar pada zahir. Tidak terkeluar. Masya Allah. Jadi istighfarlah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam tu kan. Masya Allah. Tu apa sekalian, kalau betul remaja sekarang kan, buka FB, buka IG, ada sesi-sesi nafsu tu naik terangsang. Tapi duduk dalam hati je, dalam hati dia kontrol, buat-buat macam tak terangsang. Tapi kalau dia dah keluarkan daripada perkataan, cantik gila, komen lucah tu, komen lucah. Komen lucah sekarang orang muda, isi orang, lelaki orang. Pelik sangat. Saya kan, dekat page tu, kat FB Elizabeth Tan tu. Kan marah pula Elizabeth Tan ni saya sebut ni. Kira ngumpat ke ni ya? Mengumpat berjemaah ke ni? Sudah dah lah ustazah hari Jumaat. Saya bagi contoh tu ya, Elizabeth Tan yang bukan Islam. Okey. Yang saya nak tegur, saya nak highlight adalah malu sangat tengok komen-komen lelaki Muslim Melayu Islam kita yang meninggal komen lucah. Dan rupanya mereka bukan scammer guna profile fake ke, tapi bila tekan tu memang orang yang original lah, bukan fake account lah, komen lucah. Saya nak sebut lah, sebenarnya orang bukan Islam pun, walaupun bukan Islam kan, apa-apa tan lah, tan ke, tun ke, tin ke, ten ke, bukan Islam. Sebenarnya kalau berada di Malaysia ni, orang Islam kau bukan Islam, kita terikat dengan rukun negara yang kelima, menjaga adab tata susila. Kena berpenampilan sopan. Bila anda walaupun bukan Islam tak sopan, seksi meksi sangat, anda sebenarnya juga melakukan perbuatan yang melanggar norma adat sopan santun kesusilaan masyarakat Malaysia. Sebenarnya salah juga dari sudut rukun negara, dari sudut adab. Bahkan kalau kita lain tengok orang bukan Islam pun ramai je yang pakai sopan, pakai elok, tak. Sebenarnya di kalangan mereka, agama mereka pun memang tidak menerima perempuan pakai nampak ini, pakai ketat apa semua. Tak perlu agama untuk melihat perbuatan itu buruk, perbuatan itu tak sedap mata memandang. Tak perlu agama untuk menjadikan penimbang. Sebenarnya dari sudut adab pun malu tengok, malu. Maksudnya sifat malu tu bukannya orang Islam, semua agama pun ada sifat malu tu. Jadi berpakaian sopan, berpakaian gini-gini. Jadi bila di media sosial kita tengok komen-komen orang lelaki tu dahsyat sangat. Itu maksudnya ada orang bila terlintas benda-benda yang tak elok tu, dalam hati je lah dia mari terasa, lepas tu dia kontrol, tak nampak pada ni. Tapi dah siap tulis komen yang lucah. Ustazah hukum apa? Bercakap keji, hukumnya berdosa. Berdosa. Dosa kecil ke dosa besar? Boleh sampai kepada dosa besar. Komen-komen lucah, komen-komen keji, hina, semua itu dosa. Komenlah banyak-banyak sebab semua free kan. Komen kalau kena bayar mungkin tak komen lah. Tapi sebab komen tu free, komenlah banyak mana. Nak kutuk orang tu, nak kutuk orang ni, kutuk orang politik, kutuk pemimpin, kutuk ulama', kutuk lah.
Kan hari ni orang sebab semua benda percuma. Tetapi nantikanlah di akhirat kelak, tangan akan menjadi saksi setiap yang ditulis, setiap yang dikomen, setiap ni. Tetapi yang di dalam hati kalau mari terlintas tu, istighfarlah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam itulah ya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, masa kita dah time, masa kita dah habis. Masya-Allah. Ustazah kenapa ni kan masa tu ikut sangat. Biasa Ustazah lebih. Ya, biasa lebih kan, lebih setengah jam, lebih sejam. Tak boleh nak berhenti. Tetapi disebabkan saya ni baru je habis ceramah tadi, lepas tu ceramah lagi, lepas tu malam ni ada ceramah lagi, kena simpan sikit tenaga. Kalau saya tak pandai simpan, hari kedua esok, hari ketiga saya dah tak ada suara untuk ceramah. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Daripada awal kita banyak bincang, kita banyak kupas bab hukum hakam. Kita mula dengan satu kisah yang sangat sedih sebagai muhasabah. Jadi dengar daripada awal. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, lelaki tu dah beristeri contohlah ya. Jadi saya tak sebut, walaupun orang bukan Islam, anda tetap melakukan perbuatan yang melanggar norma tata susila masyarakat Malaysia. Bukan orang Islam je kena jaga. Sebab itu saya tak suka bila komen di tempat arti-arti yang bukan Islam, arti Malaysia, arti luar negara, kita nak tegur macam mana. Ada yang kata dia tu tak salah. Minta maaf ya, Contohnya nama dia ni. Nama dia Amiratan. Macam gabung dua orang je. Amiratan. Contohnya Amiratan. Emiliatan. Contohnya nama dia Emiliatan. Kan? Emiliatan ni artis Malaysia. Tapi bukan Islam. Lepas tu, dia seksi-meksi, suka upload, buat video-video yang boleh menimbulkan kelucahan. Boleh, memang sengaja lah, bukan memang nampak sangat lah, memang nak tunjuk body, nak tunjuk bahagian atas ni, nak nampak sangat. Okey. Lepas tu adalah komen-komen orang Melayu Islam. Saya ni macam mana tahu, orang tag saya, Ustazah tolong tengok, teruk sangat kat situ Ustazah, tolonglah bagi teguran, macam tu kan. Saya kata, lepas tu tengoklah komen-komen orang perempuan Islam kita kan. Korang ni dah kenapa memalukan je lah kaum lelaki Islam, komen lucah-lucah kat sini. Emiliatan tu tak apalah, dia tu bukan Islam. Korang ni yang Islam ni memalukan. Tuan-puan sekalian, tak kisah dia Islam ke tidak, tapi perbuatannya sebenarnya dari sudut norma, dari sudut budaya, fitrah manusia sendiri, itu bukan perbuatan yang dibenarkan. Sifat malu tu. Jadi tak kiralah Islam ke bukan Islam, kita ada rukun negara yang kelima, menjaga adab tata susila. Antaranya perlu berpenampilan dan memakai pakaian yang sopan di khalayak ramai. Pakai seksi-meksi dalam rumah terpulanglah macam mana. Kerana ia telah memberi kesan yang buruk, menarik kepada lelaki-lelaki, bahkan lelaki Islam pun meninggalkan komen-komen yang lucah. Itu komen, kita tak tahu apa yang dia buat kat belakang, kelucahan apa. Na'udzubillah min zalik. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Terima kasih sekali kepada pihak penganjur, iaitu Syahadah.my, Encik Amir Syafiq selaku pengasas Syahadah.my, yang akan dilancarkan pada Chinese New Year. Chinese New Year dah dekat ni ya. Mungkinlah dalam beberapa hari ni. Jadi terima kasih, mohon maaf salah dan silap. Pada malam ini nantikan ceramah siapa orang Kedah, orang Lestak. Di Alor Malai, Masjid Al-Bukhari, Alor Malai, Alor Lestak, Kedah. Tajuknya adalah dosa-dosa akhir zaman. Macam kena kan. Dosa-dosa akhir zaman. Dan memang ada kitabnya pun. Kitabnya tak ada kat sini. Tak apa. Ada. Memang ada kitabnya. Kita akan guna kitab. Jadi saya bukan cakap saja-sajalah. Memang ada kitab, ada bukunya. Ini dosa-dosa akhir zaman. Menghimpunkan jenis-jenis dosa umat akhir zaman. Macam tu. Dosa-dosa akhir zaman. Jadi malam ini kalau siapa yang jauh kan, sempat lagi nak bertolak ni, daripada Seremban sempat lagi ni kau nak datang, daripada KL lagi sempat, orang Perak marilah turun. Masjid Al-Bukhari ni besar. Cik nak cakap besar. Okey, jadi malam ini tajuknya dosa-dosa akhir zaman, kuliah maghrib, lepas maghrib. Okey, jumpa orang Kedah, orang Lestak, orang Penang, tak jauh mana tu, sebelah je orang Perlis ke apa ke nak turun. InsyaAllah kita bersua muka di masjid. Ini bukan live ya, tapi tetap ada juga yang live.
Okey, pagi besok pula berada di Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Tajuk wanita mudahnya meraih pahala menjadi bidadari syurga. Tu saya tambah lah tu. Okey, lepas tu 8 malam di Kepala Batas, beras kita beli US, nasi kita tak nak. Ni berlawan suami isteri ni. Suami kata beras saya beli, isteri kata nasi saya tak nak. Kalau saya tak nak beras tu berkematu. Suami cakap, kalau saya tak beli, awak tak boleh nak masak, awak lapar, menggelupuk, kebuluk, macam tu kan. Okey, isteri bukan bibi, buku isi bukan bibi kita akan guna. Okey, Ahad pula sekian-sekian, Dajjal, karya, okey, tanda kiamat sudah dekat. Pada hari Ahad pagi, Masjid Al-Mustaghfirin, Sungai Tiram, Pulau Pinang. Pergi ke Pulau Pinang, tajuknya tanda kiamat sudah dekat. Masya Allah. Seterusnya kehidupan di alam barzah. Itu pada Ahad malam, Isnin kehidupan di alam barzah. Bagaimana kehidupan, soalan apa yang ditanya oleh malaikat, situasi macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Mohon maaf. Maghrib kat sana pukul berapa? Pukul 7 lebih ke? Ya, di sini, di sini cuaca terang. Sekarang jam pukul 3.40. Kami siang di sini ya. Di tempat anda malam ke? Kan? Macam mana tempat anda? Kami sekarang ni musim luruh, musim panas campur sejuk bergile-gile. Subhanallah, sekarang siang. Di tempat anda sekarang waktu apa ya? Macam cakap dengan ulur negara macam tu kan. Okey, subhanallah, maghrib dalam 7 lebih lah, 7.20 macam tu lebih kurang. Jadi ceramah tu start dalam 7.45, pukul 8 macam tu lah. Jadi jumlah turun, jumpa. Masjid tu besar, cantik. Saya pun tak sampai lagi, insyaAllah. Itu masjid Tan Sri Syed Bukhari ke? Mungkin kan, namanya Masjid Al-Bukhari. Okey, Alhamdulillah. Sekarang 3.54 minit. Ya, Alhamdulillah. Kedah panas. Masya Allah, betul panas Kedah. Kedah sekarang musim panas. Betul lah. Winter dah berlalu, sekarang musim panas. Masya Allah. Itu salji lah. Ada banyak salji dalam peti air masing-masing. Banyak salji dalam peti air masing-masing. Beku ikan ayam. Leti? Apa tu leti? Betul. Tuan-puan sekalian. Jajak. Leti tu maksud dia apa? Tempat paling sejuk. Apa tu? Leti. Leti tu apa? Le tu apa? Leti. Ya. Okey. Tuan-puan sekalian, saya nak teka-teki ni. Di manakah tempat yang paling sejuk di dunia ini? Tolong jawab. Saya nak tengok. Apakah tempat yang paling sejuk di dunia ini? Apakah tempat? Ustazah, jangan lupa pergi Pekan Rabu. Pekan Rabu, hari Rabu lah. Hari ni Jumaat. Dia buka hari Rabu je. Pekan Rabu. Okey. Ada yang sebut Hong Kong. Hong Kong dah asal. Winter lagi. Kamai dia dekat Hong Kong. Okey, mana kawan kita kat UK? Mana kat US? Okey, Kutub Utara. Ada yang kata Kutub Utara. Antartika. Pergi makan laksa Kuala Kedah. Okey, petang ni. Saya petang ni nak pergi keluar cari makan. Tak tahu kat mana ni. Antartika. Betul. Okey. Jawapannya adalah Leti. Leti. Tu tempat yang paling sejuk. Leti. Dia sejuk sepanjang tahun. Leti. Sebenarnya kan ni musyrik kami ni. Bukan musyrik. Apa ni? Adalah lucu juga kan. Leti. Leti. Dia tanya, Ustazah, mana tempat paling sejuk? Sejuk sama-sama. Mana Ustaz? Saya jawab lah Kutub Utara lah, apalah. Lepas tu kan, dia kata Leti Ustazah. Leti? Mana tu Leti? Dia orang Kelantan. Mana tu Leti Ustaz? Kan? Suami saya semua ada lah. Dia pun kata, Dalai Peti. Jadi Leti. Dalai Peti. Dah cukup ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Leti tu gapo Ustazah? Dalai Peti. Dalai Peti air itulah tempat paling sejuk. Masya Allah. Jadi sini banyak jugalah. Salji Dalai Peti air. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Kita gurau sikit ya. Jumpa malam ni di Masjid Al-Bukhari. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusril ladzina amanu wa amilus solihat
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, minta maaf ya gurau-gurau. Memang ada orang kata puas saya fikir mana Leti. Dia pun cari L-E-T-T-H-I Leti. Kok ada betul negara Leti. Saya pun macam tu sebab saya tak percaya. Bukan musyrik, kita panggil apa? Mutawif umrah. Ustaz pula tu tiba-tiba dia tanya, ustaz mana, ustazah mana tempat paling sejuk dalam atas muka bumi, sejuk semua. Tak tahulah mana. Lepas tu dia jawab. Saya jawab lah Kutub Utara apa semua. Dia kata Leti ustazah, Leti. Leti tak biasa dengar lah ustaz, negara gapo Leti tu. Dalam peti jawab. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah.